A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Khabir, Allahumma ya Mubdi, Allahumma ya Mu'id. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma wasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Kemudian salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang kasih sekalian, kita akan baca kembali ayat 63 dan kita akan baca sampai ayat 65 daripada surah An-Nahl ini. Mari kita baca dan sila tuan-tuan baca masing-masing di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia, iaitu syaitan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, hai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit
dan dengan air itu dihidupkannyalah bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah ni kasih sekalian, dari segi tafsir, pada ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tallah. Ta yang ada depan Allah tersebut salah satu huruf qasam nama dia. Huruf yang digunakan untuk bersumpah. Tallah. Dia sama dengan wallah, billah. Adalah huruf-huruf qasam. Dan apabila Allah bersumpah, maka akan ada sebab dia bersumpah. Allah bersumpah untuk apa? Untuk menegaskan sesuatu. Untuk memperkuatkan satu perkara yang hendak dia sampaikan. Dalam bahasa Arab namakan muqsam alaih. Ada muqsam bih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu. Kalau di sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan ada muqsam alaih, iaitu perkara yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perkara yang ditegaskan oleh Allah di sini? Laqad arsalna ila umamin min qablik. Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah benar-benar telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka di antara rasul itu ada yang nabi, ada yang memang rasul. Apa beza nabi dengan rasul? Nabi adalah orang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diberi tanggungjawab untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberi tanggungjawab untuk menyampaikannya kepada umat-umatnya, kepada kaumnya. Maka ulama berkata bahawasanya Rasul itu bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan sebelum itu hanya Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris. Kan? So, saudara fillah yang dikasih sekalian, bermula dari Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala utus rasul-rasul. Sampailah zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana jumlah rasul ini dalam 315 orang. Atau 313 orang. Dalam satu pendapat. Dan Nabi berapa banyaknya? Nabi ramai. Riwayat mengatakan bahawasanya jumlah Nabi adalah 124,000 orang Nabi. Jadi Nabi ramai. Orang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberi tanggungjawab untuk menyampaikan, jumlahnya ramai. 124,000 kata ulama. Sedangkan yang dijadikan Rasul, yang diberi tanggungjawab untuk berdakwah, itu ada 313 orang atau 315 orang. Saudara fillah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala pastikan pada setiap nabi, setiap umat ada rasul. Sehingga mereka tidak tercicir. Sehingga mereka tidak terlepas dari hidayah yang utama, apa itu? Hidayah ad-din yang kita pernah bincang sebelum ini. Allah ingin pastikan semua mendapat hidayah ad-din ini, hidayah agama. Maka tak pernah kosong sebenarnya. Allah sentiasa mengutus Nabi dan Rasul kepada kaum-kaum tertentu. Umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya Bani Israel. Bukan hanya orang Arab. Bukan hanya orang-orang yang ada di Timur Tengah. Sebenarnya semua pelosok dunia ini satu masa dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi dan Rasul.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, kami tak akan azab satu kaum ataupun seseorang sehingga kami utus kepada mereka rasul. Allah tak akan azab. Jadi untuk memastikan semua dapat hidayah ad-din, Allah utus rasul-rasul ini. Dan sayangnya para pengikut Nabi dan Rasul ini, cabarannya selalu adalah iaitu campur tangan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum." Syaitan menghiasi amal-amal buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan sehingga nampak cantik, sehingga nampak baik saja. Dan hal ini, tuan-puan dan kasih sekalian, sudah bermula daripada zaman Nabi Adam lagi ketika berada di dalam syurga. Sebagaimana kita tahu cerita dia kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anak cucu Adam supaya berhati-hati dengan perangkap dan tipu daya syaitan ini. Maka buka tuan-puan surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anak cucu Adam setelah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan daripada surga. Surah apa dia tu? Surah Al-A'raf ayat 27. Terdapat pada muka surat 153. Buka surah apa dia tu? Surah Al-A'raf ayat 153. Muka surat 153 ayat 27. Mumpun dikasih sekalian, apa kata Allah pada ayat tersebut? Dah jumpa? Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak cucu Adam, jangan sesekali kamu tertipu oleh syaitan. La yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kamu masuk dalam perangkap syaitan. Maka Allah dalam ayat yang lain selalu ingatkan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi la yaftinannakumus syaitan. Maaf. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan telah berjaya mengeluarkan ibu bapamu daripada syurga. Allah ingatkan ni. Ingatkan kepada perbuatan syaitan. Dan masalahnya, ini di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala kata Allah, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Di ujung ayat tersebut Allah ingatkan, syaitan ini memang akan cari kawan, cari pengikut orang-orang yang tak beriman. Ini dia. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, makanya kita kena berhati-hati dengan perangkap-perangkap syaitan ini. Perangkap syaitan banyak. Sehingga Allah ungkapkan khutuwat. Dia ada step-step dia. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada 6 step syaitan. Dan 6 step ini adalah perangkap-perangkap dia. Yang apabila kita terjerumus pada sesuatu step, maka seronoklah dia. Tapi kalau tak berjaya pada step 1, dia akan guna step kedua. Dia akan guna step ketiga. Dia akan guna step keempat. Sampai 6 kata Imam Ibn Qayyim. Apakah 6 step yang ditetapkan oleh syaitan untuk memerangkap anak cucu Adam? Pertama, boleh tuan-puan tulis sehingga kawan boleh dapat ikuti juga. Pertama perangkapnya adalah jadikan kita terjerumus kepada syirik. Betul kat Tasnim ada talbis iblis, minta maaf. Perangkap-perangkap iblis. Ada
Ada 6 step dia. Pertama adalah, kalau boleh dia jerumuskan kita kepada syirik, kepada kekafiran. Ya. Maka ditunjukkan kepada kita perkara-perkara yang menjurus kepada kekafiran. Kafir apa dia? Kafir dari segi akidah kalau boleh. Ataupun kalau tidaklah, kafir dari segi perbuatan. Ya. Kalau boleh dia sampai ini. Ya. Maka orang yang kafir dah berada dalam kekafiran, maka ini lagilah seronok dia, lagi mudah bagi dia untuk mengelabui orang ini, untuk mempengaruhi orang ini. Orang ini kalau boleh, ya, tidak akan nampak cahaya Islam, kebenaran Islam itu. Kedua, tuan-puan dikasihi sekalian, kalau dia tak berjaya menjerumuskan kita kepada kekafiran, maka dia akan jerumuskan kita pada perkara kedua. Apa dia tu? Membabitkan kita, melibatkan kita kepada perkara yang mengada-ngada. Yang mengada-ngada dalam agama. Dalam arti kata, tuan-puan dan kasih sekalian, dia cuba untuk cuci otak kita supaya mengambil dalam beramal sesuatu yang bukan disyariatkan. Ya. Kalau nak kita ikut ini, ikut nafsu kita, suka hati kita. Mana yang kita rasa seronok, kita ikut. Ya. Dia bukan mengikut kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di brainwash kita bahawa ini je lah yang betul. Atau ini je yang perlu dilakukan. Ini tak payah. Ini salah satu langkah syaitan. Dan ketahuilah ini lebih bahaya, tuan-puan dan kasih. Sebab apa? Ketika kita selesa dengan sesuatu yang tidak benar dan kita merasa dia benar, merasa perkara itu benar, ini bahaya. Nanti kita akan tolak kebenaran itu. Dalam arti kata, dia jerumuskan kita kepada kesombongan yang pernah kita bincang sebelum ini. So, saudara fillah yang dikasihi, kalau boleh ini, dia rosakkan fikiran kita sehingga kita tidak menerima agama yang betul. Kita lebih suka kepada agama yang salah. Ini perangkap syaitan. Yang ketiga, kalau tak boleh dia perangkap kita melalui itu, maka dia perangkap dengan perkara yang ketiga. Apakah perkara ketiga tersebut? Dia akan jerumuskan kita kepada perkara dosa. Dosa besar. Dosa besar apa dia? Selain daripada syirik apa dia? Mungkin adalah derhaka ibu bapa. Kita dibiarkan untuk menjadi seorang Islam, tapi apa dia tu? Kita derhaka kepada ibu bapa kita. Kita terlibat dengan zina, memakan riba, dan lain-lain. Dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tak boleh juga dia jerumuskan kita kepada dosa besar, dia jerumuskan kita kepada dosa-dosa kecil. Apa dia dosa kecil, tuan-puan dan sekalian? Dosa kecil adalah dosa yang tidak disebutkan oleh Allah dan tidak disebutkan oleh Rasulullah ancamannya. Setiap perkara yang disebutkan oleh Allah dan Rasul ancamannya, maka itu besar, kata ulama. Allah dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah atau neraka wail lah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Disebutkan tak? Ini dia. Ancaman untuk dia. Disebutkan. Kalau disebutkan maknanya besar. Mengumpat, mencela, dosa besar, kata ulama. Dia bukan dosa kecil, ya. Hati-hati, tuan-puan kasih sekalian. Jangan kita rosakkan amal kebaikan, terutama yang kita dah buat penat-penat semasa Ramadan ini. Lalu kita terbabit dengan dosa yang kita anggap kecil, sebenarnya dia besar. Dosa kecil yang tak disebutkan itu. So, tuan-puan dikasihi sekalian, apabila tak berjaya juga memerangkap kita dengan dosa kecil, maka dia perangkap kita dengan apa lagi, tuan-puan? Yang keberapa dah tu? Yang kelima. Iaitu dia perangkap kita untuk selesa
seronok sehingga berlebih-lebihan dengan perkara yang harus. Perkara harus apa dia? Tidur. Tidur. Daripada buat dosa, Ustaz, baik saya tidur je. Tidur. Kenapa awak tidur? Supaya terhindar daripada dosa. Tak juga, jangan, ataupun makan berlebih-lebihan. Makan harus, tapi berlebihan. Ada orang kadang exercise terlalu berlebihan, ya kan? Exercise harus, tapi dia buat berlebihan. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang kelima. Dan yang keenam adalah dia perangkap kita dengan cara apa? Menjadikan kita selesa dengan ibadah yang less pahalanya. Ada ibadah yang besar pahalanya dan ada ibadah yang kurang pahalanya. Ada ibadah yang menjadi prioriti bagi kita, ada yang ibadah yang kira bukan prioriti. Maka ramai orang akan terlibat dengan perkara-perkara yang bersifat yang tidak prioriti ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini 6 perangkap syaitan. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita melalui surah An-Nahl ini, bahwasanya jangan sampai kita berjaya dipengaruhi oleh iblis dan syaitan sehingga melihat amalan-amalan kita itu sebagai amalan-amalan yang hebat, amalan yang baik. Ternyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ia tiada nilainya atau kurang. Jadi kita kena berjaga-jaga. InsyaAllah pada masa tadabbur saya akan bincangkan lebih lanjut. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Allah mengatakan karena syaitan yang diikuti, maka syaitan ini akan menjadi pemimpin mereka. Fahuwa waliyuhumul yawm. Wali ini boleh makna pemimpin, boleh maknanya pelindung. Pelindung. Wali. Tuan dia yang akan menjadi pembantu penolongnya. Dan kita tahu di akhirat nanti tiada siapa yang boleh menolong melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa yang boleh membantu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis, syaitan pada waktu itu tak boleh buat apa-apa. Dia tak akan boleh membantu. Maka terbiarlah orang-orang yang telah menjadikan iblis dan syaitan ini sebagai ikutan mereka. Baik. Kemudian Allah mengingatkan kita, tuan-puan kasih sekalian, dan mengingatkan bahwasanya kata Allah, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi." Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada peranan Al-Quran. Dalam arti kata di sini, tuan-puan, untuk menghindarkan diri kita terus terjerumus kepada perangkap syaitan ini, kita disuruh untuk dekat-dekat dengan Al-Quran. Dengan dekat dengan Al-Quran ni, maka kita akan terpandu, kita akan terbimbing. Dan ingat, tuan-puan dan kasih sekalian, apabila kita dekat dengan Quran, di antara perkara yang perlu kita perhatikan adalah tentang fungsi daripada Al-Quran itu sendiri. Fungsi daripada Quran apa dia? Litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fih. Peranan Al-Quran adalah apabila kita betul-betul berjinak dengan Al-Quran, kita akan nampak perbezaan-perbezaan di kalangan manusia dan kita boleh keluar daripada perbezaan tersebut, khilaf tersebut dengan selamat. Maka Al-Quran berfungsi untuk apa? Menerangkan perbezaan-perbezaan tersebut. Perbezaan apa yang berlaku, yang ada, tuan-puan? Perbezaan itu adalah perbezaan akidah. Perbezaan dalam memandang satu perkara halal atau haram. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran menjelaskan perkara tersebut. Berbeza tentang apa? Berbeza tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza tentang Tuhan, kan? Maka manusia mempunyai pandangan berbeza-beza dengan Tuhan. Tetapi Allah turunkan Al-Quran, maka dibagi Tuhan itu dengan jelas dengan menurunkan seperti surah apa dia?
Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibagi penjelasan dengan tegas. Dan dalam ayat lain banyak lagi penjelasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dengan penjelasan ini tak ada lagi khilaf. Tapi ternyata tuan-puan dan kasih sekalian, dengan ada penjelasan ini pun masih lagi orang memilih yang tak betul. Maka Allah ada dalam ayat lain tuan-puan, manusia akan sentiasa berbeza. Cuba tuan-puan lihat surah La yazaluna mukhtalifin. Ya. Cuba tuan-puan lihat surah Hud, ujung surah Hud. Cuba tuan-puan lihat surah Hud ayat 118 halaman 235. Itu surah Hud ayat 118 halaman 235. Kata Allah, Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Allah nak, kalaulah Allah berkehendak, tentu dia boleh menjadikan manusia itu satu umat. Maksudnya satu agama saja. Satu kepercayaan saja. Kalau Allah nak. Tapi ingat, semalam saya ada sebutkan tentang penggunaan lau dalam Al-Quran. Penggunaan lau macam mana tuan-puan sekalian? Lau ini, adakah perkara itu akan berlaku? Apabila digunakan lau, maka tak akan berlaku. Kalau digunakan idza macam mana? Kalau gunakan idza, maka dia pasti akan berlaku. Kalau digunakan in macam mana? In, maka ia possible berlaku. Boleh saja berlaku, boleh saja tidak. Dia bergantung kepada apa? Usaha. Maka Allah menggunakan di sini adalah perkataan lau. Lau maknanya tak akan berlaku. Maknanya di sini kalau Allah nak, maknanya di sini Allah tak nak seperti itu. Allah nak manusia ini sentiasa ada perbezaan, ada khilaf. Memang selalu. Maka Allah sebutkan pada ayat itu, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan sentiasa berbeza, berselisih. Ada je perselisihan, perbezaan di kalangan manusia. Dan tuan-puan garis bawahi pada ayat tersebut, illa marrahima rabbuk. Yang akan selamat daripada khilaf ini adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia terhindar daripada khilaf-khilaf ini, perbezaan-perbezaan yang tak patut ini. Dia selamat. Mudah-mudahan kita semua di antara orang-orang yang selamat daripada khilaf ini. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. So Allah Subhanahu wa ta'ala cara menjelaskan khilaf di antara manusia atau perbezaan, perselisihan di kalangan manusia adalah menurunkan Al-Quran. Maka gunakanlah Al-Quran untuk melerai perselisihan, perbezaan yang berlaku di kalangan kita manusia. Ada masalah tuan-puan, rujuk pada Al-Quran. Tak jumpa Al-Quran, buka hadis Nabi SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak jumpa juga, barulah tuan-puan rujuk kepada ahlu zikri. Ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya. Dan Quran itu fungsinya lagi apa tu? Hudan. Petunjuk. Wahudan. Maka oleh itu apabila kita berdekatan dengan Al-Quran, kita akan dapat petunjuk-petunjuk ini nanti. Sehingga kita keluar daripada khilaf tu. Orang yang rajin merujuk pada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, insyaAllah akan terhindar daripada khilaf itu. Orang nampak itu masalah, maka insyaAllah dia akan lihat itu bukan masalah.
Dan di antara fungsi Al-Quran itu lagi adalah rahmah. Dia adalah rahmat. Terutama untuk siapa? Liqaumin yu'minun. Bagi kaum yang beriman. Orang yang beriman akan nampak betul bahawa Quran ini melerai perselisihan yang ada dan juga petunjuk bagi masalah-masalah dalam kehidupannya, dan selain itu dia mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa tuan-puan dan kasih sekalian? Iaitu dia dapat pahala yang banyak di antaranya. Setiap kali dia membaca Quran, setiap huruf yang dia baca dibalas dengan berapa pahala? 10. Satu huruf jadi 10. Ya kan? Bayangkan kalau dia baca satu halaman. Bayangkan kalau dia baca 10 halaman. Bayangkan Ramadan ini dia khatam. Masya Allah ya. Alhamdulillah tuan-puan dan kasih sekalian. Bagi siapa yang khatam baca Quran, tahniah. Tuan-puan sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Jagalah pahala ini dengan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga niat kita betul-betul mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada ayat yang ke-65 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya dia menurunkan air daripada langit, lalu dengan air tersebut dia hidupkan kawasan-kawasan yang mati, ya, tanah-tanah yang tandus. Dengan ada air dia boleh hidup kembali, ya. Ulama tafsir menjelaskan ini adalah ayat perumpamaan bagi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu umpama air, kata ulama. Di antaranya Ibnu Katsir. Jadi selain Al-Quran itu menjadi pelerai pada perbezaan kita dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman, dia juga boleh menghidupkan hati yang mati. So, jadi diumpamakan Al-Quran itu dengan air, yang mana dia boleh menyiram tempat yang dahulunya tandus, maka insya-Allah dengan ada air itu boleh ada kehidupan. Arti kata tuan-puan dikasih sekalian, kalau Al-Quran ini dibaca oleh orang kafir dengan syarat di ujung ayat itu disebut inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un, dengan syarat dia sudi mendengar pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu. Kalau dia sudi mendengar pelajaran dan mau menerimanya, maka hatinya yang tadinya mati, hatinya yang tadinya tidak berfungsi, insya-Allah kembali akan tumbuh balik. Subur kembali iman tersebut sehingga dia boleh menerima Islam. Bahkan dia boleh jadi orang Islam yang lebih baik daripada orang Islam yang ramai. Maka saudara filah, kajian membuktikan bahawasanya majoriti orang bukan Islam yang masuk Islam selepas baca Quran. Majoriti yang tertarik masuk Islam disebabkan baca Quran. Ada beberapa di antara mereka yang tertarik masuk Islam sebab tengok orang Islam. Tak berapa. Hanya beberapa je. Di negara barat, tuan-puan dan kasih sekalian, yang masuk Islam sekarang ini berbondong-bondong. Banyak, kan? Puncanya apa? Dia baca Quran. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, hati yang mati pun boleh hidup kembali dengan Al-Quran, apatah lagi hati yang hanya sakit. InsyaAllah hati yang sakit, hati yang ada penyakit boleh sembuh dengan Al-Quran. Maka di antara fungsi Al-Quran, syifa'ul lima fi sudur, menjadi ubat bagi hati yang sakit. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu dulu perbincangan kita dari segi tafsir terhadap ayat ini. Mari kita lihat ayat ini pula dari segi tadabbur dia. Tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian, selamat datang Kak Fazilah Muhammad Yasin, dapat bertemu lagi dalam tadabbur live dengan Ustaz. Alhamdulillah, dan semua mudah-mudahan dapat manfaat. Baik, tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian, dari segi tadabbur,
yang mana kita berhenti pada ayat 60. Saya nak tuan-puan garis bawahi, iaitu walillahil mathalul a'la. Sekali lagi apa? Tolong garis bawahi pada itu. Walillahil mathalul a'la. Iaitu Allah selalu mempunyai mathalul a'la. Mathal ini pada asal maknanya adalah perumpamaan. Ya, permisalan. Ini ya. Allah selalu mempunyai perumpamaan yang a'la. A'la maknanya tinggi. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan yang Allah buat itu sangat hebat, sangat dahsyat, ya. Sangat tinggi nilainya. Kalau orang betul-betul fahami, dalami, maka dia akan dapatkan rahsia yang begitu hebat dan dahsyat. Seperti apa tuan-puan dan sekalian? Dalam awal Al-Baqarah Allah ada sebutkan, iaitu mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Ketika api itu sudah menyala dan menerangi sekelilingnya, Allah tarik cahaya mereka. Ya? Ini perumpamaan hebat sebenarnya. Tapi saya tak nak bincang pada kali ini sebab panjang nanti perbincangannya. Ya? So, tuan-puan dikasihi sekalian, walillahil mathalul a'la. Mathalul a'la pada asal maknanya seperti itu. Tetapi tuan-puan dikasihi sekalian, dia boleh maknanya sifat. Dia boleh segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-puan, Allah selalu in the high quality. Highest. Ya. Dari segi sifat, maka Allah Subhanahu wa taala paling tinggi. Apa dia tuan-puan dikasihi sekalian? Allah mempunyai sifat apa dia? Allah mempunyai sifat rahmat. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tak ada tolak bandingnya dengan apa yang manusia ada. Ya. Apatah lagi dibandingkan dengan orang kafir. Lagilah berbeza. Dan orang kafir, ya, mereka ketika memberi yang buruk-buruk, ya, memberi sesuatu yang mereka dah tak suka, memang tak minat dengan tu, baru dia kasih. Tapi ketahuilah tuan-puan dan sekalian, Allah tak macam tu. Allah jauh beza. Allah memberi kita yang terbaik. Maka jangan kita lupa ini. Lupa ni. Allah mesti bagi yang terbaik. Ingat selalu. Maka orang yang tadabbur ini tuan-puan dan sekalian, walillahil mathalul a'la. Apa tu ingat? Semua benda yang Allah bagi mesti yang the best one. Yeah. The highest. Yeah. So, pegang ni tuan-puan. Maka dengan kita pegang ini tuan-puan, kita akan reda, mudah reda nanti. Sebab kita dituntut untuk reda, ya kan? Kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan untuk kita. Bagaimana cara kita nak menerima dia? Allah tak akan bagi kepada kita melainkan yang terbaik. Walillahil mathalul a'la. Ya. Maka terbaiknya Allah Subhanahu wa taala bagaimana tuan-puan dan sekalian? Al-Aziz wa huwal azizul hakim. Ya. Terbaik Allah adalah dengan dia itu maha perkasa. Dia boleh buat apa yang dia nak. Dia akan bagi apa yang dia mahukan. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Ya. Maka percayalah, setiap yang Allah bagi mesti terbaik punya. Sebab apa? Walillahil mathalul a'la. Ya. Allah maha bijaksana. Segala apa yang diberi kepada kita ada kebijaksanaannya. Masalah kebijaksanaan ni tuan-puan, bagi orang kita kebanyakan tak nampak kebijaksanaan itu melainkan selepas berlalu masa. Ya? Nah, biasanya lepas berlalu masa baru kita nampak. Baru kita, oh inilah hikmah ini dulu ya.
Kalau tuan-puan perasan mana, kita merasa terkilan dengan adanya PKP ni tuan-puan, ternyata sebenarnya banyak hikmah dia. Banyak hikmah daripada PKP ni. Ya. Allah nak didik kita dengan cara hidup yang lebih baik sebenarnya. Ya. So, saudara fillah ni kasih sekalian. Jadi, ingat itu pada ayat 60. Walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai sifat perumpamaan. Segala pemberian mestilah yang terbaik. Ya, yang paling tinggi. Ya. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Pada ayat yang ke-61, tuan-puan kena garis bawahi iaitu ajalim musamma. Ya, ajalim musamma. Apa itu? Masa yang ditetapkan, tempoh yang ditentukan. Sebagaimana kita bincang sebelum ini, bahawa segala sesuatu ada tempoh masanya. Ada ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Maka, apabila sampai dah tempoh masa sesuatu, tuan-puan, di sanalah kita akan baru nampak hikmah tadi tu. Ya. Kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ini, ya Allah, inilah sebabnya. Allah tetapkan ini, ya Allah, inilah jadinya. Ya. Jadi, ajalim musamma. Ya. Jangan lupa dengan perkataan ajalim musamma. Kalau dah sampai tempoh masa dia, tuan-puan, maka semua akan jadi clear. Semua akan nampak. Ya. Jadi, kita kena bersabar dalam menunggu tempoh yang ditetapkan oleh Allah tersebut. InsyaAllah, segala yang ditetapkan Allah pasti akan berlaku. Cuma masanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian. Pada ayat yang ke-62, ya, garis bawahi yaj'aluna lillahi ma yakrahun, ya. Yaj'aluna wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Jadi peringatan bagi kita, tuan-puan kasih sekalian, bahawasanya tetapkan untuk Allah perkara yang baik-baik belaka. Ya. Apa yang kita suka Allah, apa yang kita suka kita dapat, beri kepada Allah yang kita suka tu. Ya. Maka dengan ini, tuan-puan dan kasih sekalian, apabila kita nak expect, nak mengharapkan kita ini mudah dalam kehidupan kita, tuan-puan berfikirlah Allah itu maha memudahkan. Ya. Apabila tuan-puan mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada mudarat, musibah, ya kan? Maka tuan-puan ingat Allah itu maha membantu kita untuk menghindarkan musibah. Ya? Jadi selalu kita memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang kita sukai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian. Pada ayat yang ke-63, saya nak tuan-puan garis bawahi perkataan zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ini sangat penting. Amalan kita nak seperti mana adanya, seperti itu yang nampak kepada kita. Kalau dia baik, memang yang baiklah yang kita nampak. Kalau dia buruk, yang buruk jugalah yang nampak. Sehingga kita sedar sepat, kita insaf, kita cuba perbaiki. Jangan sampai amalan kita ini dihiasi ataupun dimodified, ya, dibungkus dengan bungkusan yang bukan yang sebenarnya. Kalau amalan kita itu nampak salahnya, Allah tunjukkan kepada kita salah.
Ya, terasa oleh kita, tadi aku buat silap sebenarnya. Ya Allah. Kita cuba untuk perbaiki cepat. Jangan sampai amalan kita tidak autentik. Tidak seperti mana adanya. Ini bahaya. Manusia yang dikelabui. Matanya yang dilapisi. Bahaya. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain disihatkan mata zahir kita, tuan-puan, disihatkan juga mata hati kita. Sehingga kita nampak kebenaran itu. Maka berdoalah dengan doa pada itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkan bagi kami kebenaran itu adalah kebenaran. Dan anugerahkan kami untuk dapat kuat melakukan kebenaran tersebut. Dan nampakkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Memang batil. Jangan pula kebatilan itu nampak bagi kita hak. Kita tak nak. Kita nak yang hak itu hak. Yang batil itu memang nampak batil bagi kita. Dan ketika itu, bagi kami kekuatan untuk menghindarkan kebatilan itu. Menjauhkan kebatilan tersebut. So, oleh itu, saudara fillah yang dikasih sekalian, ini nama dia Ainun Basirah. Ya? Ada namanya, tuan-puan, basar. Dalam bahasa basar, basar itu maknanya mata biasa. Mata yang melihat ni. Ya? Sebagaimana tuan-puan lihat handphone tuan-puan ataupun laptop tuan-puan, itu nama dia apa? Ainun Basar nama dia. Ada satu lagi nama dia Ainun Basirah. Ainun Basirah adalah hati, mata hati. Yang mata hati ini biasanya adalah dapat memandang kebenaran, memandang kebaikan, memandang keburukan juga. Yang memang buruk dia. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, ketahuilah peranan syaitan sangat besar dalam mengelabui mata hati kita ini. Syaitan di antara usaha dia yang utama adalah iaitu mengelabui mata hati kita ini. Maka bagaimana caranya kita menghindar daripada perangkap-perangkap syaitan ini? Kata ulama, tuan-puan kasih sekalian, kena tutup pintu syaitan ni. Pintu masuk dia. So, syaitan ini, tuan-puan kasih sekalian, ada pintu masuk dia. Selain kita menghindarkan langkah-langkah syaitan yang kita sebutkan tadi, kita kena juga menutup pintu-pintu syaitan. Belajar untuk menutup pintu-pintu syaitan ini. Kata ulama, ada 10 pintu syaitan. Nak tahu apa 10 tersebut? Okey. Tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian, 10 pintu syaitan itu adalah pertama. Pertama adalah marah. Ini pintu dia ni. Melalui itu dia masuk ke dalam diri kita. Mempengaruhi pemikiran kita. Menutup pintu hati kita. Melalui marah. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagilah petua kepada aku. Apabila aku amalkan, selamat hidup aku dunia dan akhirat." Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah. Lepas tu, apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Petua kedua adalah jangan marah. Ya, okey. Ya Rasulullah. Dah 2 dah. Kata. Yang ketiga apa pula? Dia expect apa dia tu? Rasulullah nak sebut petua yang lain. Tapi Rasulullah kata, la taghdab. Jangan marah. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, banyak perkara yang boleh memangkitkan kemarahan kita, tuan-puan. Bukan tuan-puan saya kadang-kadang, saya pun berhadapan dengan situasi-situasi yang boleh menyemarakkan kemarahan kita itu. Tetapi, hendaklah kita sedar. Cepat, ini pintu syaitan ni. So, cepat tarik brek. Walaupun dah marah kan, break cepat.
Apa cara break tuan-puan kasihan? Jangan sebut astagfirullah. Yang betul apa dia tuan-puan sebut? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini tuan-puan ulang. Apa sebab? Yang sedang dekat dengan tuan-puan adalah syaitan. Itu yang menyebabkan tuan-puan marah. Maka ketika tuan-puan berlindung daripada syaitan, insya-Allah syaitan pergi, marah itu akan tenang. Jadi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan syaitan ni daripada api, kalau tuan-puan boleh sedar masa tuan-puan marah tersebut, tuan-puan pergi ambil air sembahyang, berwuduk, siram muka kita. Sebab ini api kemarahan itu ada kat sana. Ini pintu pertama. So, tutup pintu ni dulu. Mana yang suka marah, cuba kawal. Mudah-mudahan kita semua dapat mengawalnya. Yang kedua pintunya adalah pintu syahwat. Nafsu. Nafsu yang diperturutkan. Nafsu sendiri sebenarnya, tuan-puan, dia tidak tercela tahu. Cuma yang tercela adalah ada nama dia syahwat. Maka kita orang Melayu yang nafsu syahwat dia kata. Nafsu nafsu ini ada aspek positif dia, ada aspek negatif dia. So yang negatifnya adalah syahwat ini. Syahwat ini adalah keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dia. Dia ada keinginan-keinginan. Keinginan yang biasanya melepasi had ataupun melanggar ketetapan. Dia nak lebih lagi. Dia tak puas hati. Dia selalu apa dia tu? Tamak. Nanti ada tamak nanti. So tuan-puan, dia nak lebih lagi. Ini keinginan boleh. Nafsu ini perlu tuan-puan Tetapi ketika dia syahwat, kesyahwat apa dia? Ketika dia melepasi had. Ini bahaya. Yang mana ketika dia melepasi had tersebut, dia akan langgar. Dia tak peduli dah. Apa itu ketetapan? Apa itu aturan? Dia hentam. So, tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan kena faham had-had dia tu. Batasan-batasan nafsu ni. Mana dia? Kalau kita dah lebih, stop. Jadi ketika kita tahu dah berlebih, lalu kita tak peduli. Kita lepaskan saja. Ketahuilah tuan-puan kasih sekalian, maknanya kita sudah membuka pintu syaitan masuk dalam diri kita. Mempengaruhi nanti salah satunya adalah minda kita, fikiran kita. Oleh itu, tutup pintu ni dulu. So, pintu kedua apa dia? Pintu syahwat. Nafsu syahwat. Tuan-puan, kita masa dah pukul 9.32 lah. Bolehkah kita sambung? Kita sambung mulai sikit. Yang ketiga, tuan-puan yang kasih sekalian, adalah pintu hasad ataupun dengki. Dengki ni ada 4 level kata ulama. Tuan-puan ada 4 level. Dan tak semua dengki terlarang. Ada dengki yang dibenarkan. Tapi dengki yang macam mana? Ini yang kita kena belajar. Dan dengki ini sebenarnya salah satu yang bersifat semula jadi pada diri manusia. Ada nama dia iaitu sifatul basyariah kita. Sebagaimana tadi tuan-puan kata, marah itu ada pada setiap orang. Kemudian syahwat tu pada setiap orang. Dan dengki ini pun ada pada setiap orang. So, benda yang kita dah ada ni, melalui inilah dia masuk. Macam rumah tuan-puan ada tingkap. Rumah mesti ada tingkap kan? Mesti ada pintu. Masalahnya, pintu tuan-puan buka lapang-lapang. Besar-besar. Lepas tu nak harap rumah tuan-puan selamat. Itu tak betul lah, kan? Maka kalau kita tahu bahawasanya, kita ada musuh, ada pencuri yang selalu nak masuk rumah kita, janganlah buka besar-besar pintu tu. Tingkap tu kena jaga. Pintu tu kena pelihara.
Jadi Allah dah bagi kita memang ada nafsu, ada marah, ada dengki. Cuma apa dia tu? Jangan bagi dia besar. Dia pada tahap yang diperlukan. Perempuan nak perlukan angin daripada tingkap tu. Buka pintu angin dia je. Kan? Setakat yang diperlukan je. Kalau boleh, buat apa? Drill, ya kan? Sehingga apa? Dia tertutup, angin masuk. So, banyak cara dia. So, seperti itu juga, tuan-tuan. Semua ni dah ada pada kita. Cuma kita kena faham apa yang perlu kita buat. So, hasad dengki ada 4 level. Dan tak semua ini tercela. Saya rasa tuan-puan tak sempat. Sebab ada 10 sebenarnya saya nak cerita, kan. Baru ada, berapa baru? 3. Dan yang ketiga ni pun saya tak dapat lengkapkan lagi. Tuan-tuan, perempuan kasih sekalian. Dan perkara ini sangat penting sebab ia akan membantu kita untuk dalam proses tazkiyatun nafs. Saya akan sebutkan pada pertemuan akan datang, insyaAllah. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, saya rasa setakat itu dulu. Kita akan sambung besok jika tidak ada halangan. Tuan-puan dan kasih sekalian, kita tinggal ada dalam berapa hari lagi kita? Sekarang 25 dah. 26, 27, 28, 29. Dalam 4 ataupun 5 hari lagi kita akan bersama dalam majlis ilmu tadabbur kita ini. Dan masalahnya kita masih banyak ayat yang perlu kita lengkapkan. InsyaAllah, kalau tak ada halangan, dan nampaknya PKP ini atau PKPB ini masih akan berterusan lagi. So, kita boleh gunakan kesempatan ini. Kalau sekiranya masih tak boleh apa lagi, tuan-puan dan kasih sekalian, kita akan buat jadual yang sesuai. Kalau di awal ni kita nak buat hari-hari, kalau tak banyak aktiviti lagi, boleh saja saya buat hari-hari. Tak ada masalah. Mudah-mudahan seperti itu. So, apa nama dia? Cuma saya ada kemungkinan lepas ni akan buat kelas-kelas lain secara online. Kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh join nanti. Di antara yang saya ingin buat adalah kelas bahasa Arab sendiri. Sebab ini salah satu bidang saya. Kemudian tuan-puan dan sekalian, mungkin ada bidang lain, tafsir sahaja mungkin. Kemudian juga adalah ada beberapa kelas yang lain lah yang akan saya cuba buat. Mudah-mudahan nanti kita dapat manfaatkan masa yang kita ada ini untuk menimba ilmu, untuk memperbaiki diri kita. Baik, insyaAllah ya Kak Sharifah Fatimah, ya insyaAllah pintu syaitan keempat dan seterusnya kita akan bincangkan besok insyaAllah. Kak Hamidah, sama-sama Kak Hamidah, Kak Asma, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi besok insyaAllah. Yang baik dan benar daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, kepada kita semua saya mohon kemaafannya. Kak Asma Harun, kelas bahasa Arab, ya insyaAllah. Ada satu kelas lagi yang saya nak adalah, iaitu saya nak buat sebenarnya online, yang boleh kita ini kan juga adalah, iaitu kelas menterjemah Al-Quran. Saya ingin melatih tuan-puan bagaimana menterjemah Al-Quran, sehingga nanti mudah bagi tuan-puan untuk membaca dan memahaminya nanti terjemahan. InsyaAllah kakak saya Daniah jumpa lagi besok insyaAllah. Ya, kelas bahasa Arab. InsyaAllah. Bab hati yang paling suka untuk memperbaiki diri. Ya, betul Kak, ya. Penting sangat, ya. Dia adalah perkara yang mustahak, Nakiyah bahasa Arab bagus. InsyaAllah, Kak Asmawas Umar, kelas bahasa Arab termakbul juga impian saya. InsyaAllah, soalannya Kak Asmah dah ada pernah belajar ke? Kita akan cuba kategorikan, ada yang dah belajar mungkin. Kak Zainiah, terima kasih Ustaz, Alhamdulillah akan dibuka kelas online. Kita lihat nanti insyaAllah. Kelas balaghah Kak Latifah Karim, boleh Kak? Saya kelas balaghah memang menarik. Boleh. Memang masa maximize sebab masa tak terbuang dalam
jam cari parking. Ya, itulah mungkin ada hikmah dia di antaranya adalah kita akan lebih banyak masa di rumah. Kita akan boleh manfaatkan lebih baik insyaAllah. Kak Syarifah Fatimah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, ilmu yang manfaat insyaAllah, mudah-mudahan ya. Tungkuti Muhammad Jamil, alhamdulillah Ustaz, banyak dapat pelajaran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Kak Norehan, sama-sama Kak Kak Elia. Baik, insyaAllah tuan-puan dan kasih sekalian, kita akan cuba kelas menterjemah saya minat Datin Jamalia. InsyaAllah kita akan cuba siapkan nanti. Umi Fauziah, tadabbur ni kena teruskan. Ya, insyaAllah tadabbur adalah di antara yang akan pasti kita teruskan. Kak Jasmine harap dapat join kelas online lain, insyaAllah, mudah-mudahan Kak. Kak Rahimah Osman, minat kelas online bahasa Arab, insyaAllah. Kak Asmah belum pernah lagi, ya. Nanti untuk mudahnya perlunya adanya pembahagian tahap masing-masing. Kak Rubiah, teruskan Ustaz, sangat bermanfaat untuk penyucian diri, menjadi insan yang tawaduk. Buka kelas bahasa Arab Ustaz, insyaAllah Kak ya. Kak Safrida, berminat kelas balaghah. Okey, insyaAllah. Ada, saya rasa di antara tuan-puan ada yang dah ada basic bahasa Arab. Yang basic bahasa Arab ini sangat baik apabila kita dedahkan pada bahasa Arab. Balaghah, balaghah insyaAllah. Boleh insyaAllah Kak Safrida, kita akan buat nanti. Datin Zaitun, insyaAllah Datin. Jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah Kak Joria, Haji Syukur, semua ilmu saya minat. Haji Syukur ini di antara murid saya yang sangat rajin dan istiqamah. Semoga istiqamah insyaAllah Tuan Haji. Kak Nurihan, betul Ustaz, lebih mudah kelas online, tak ada jam dan pening cari parking di Apkaf. Saya sekarang ni dalam dilema tuan-puan dan kawan. Saya baru saja pindah office ke bawah untuk memudahkan tuan-puan untuk belajar. Kemudian, jadi kita buat renovate yang Masya Allah habis duit banyak juga. Dan ternyata sekarang ini dengan keadaan seperti ini, adakah saya akan tutup dengan hanya membuat kelas online? Saya tak tahulah ni. Saya duk fikir-fikir dan bincang dengan kawan-kawan nanti. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan kita lihat macam mana perkembangannya dalam beberapa hari ini insyaAllah. Kak Zainiah dari Kedah, Masya Allah Kak Zainiah, nanti bolehlah kita manfaatkan masa kita untuk belajar banyak lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, tuan-puan dan sekalian, setakat itu dulu. Roslin, balaghah pening Ustaz. Apa pasal pula pening Kak? Pening kalau tidak mempunyai asas. Dan sangat menarik kalau sekiranya kita sudah ada asas. Maka saya perlu bertanya, kalau tuan-puan nak join kelas balaghah, dah ada asas ke belum? Datin Asmahan, yes please Ustaz, good idea to have Quran Arabic class online. InsyaAllah ya Datin. Ustaz, kelas lain apakah pun online ke seperti Nahu Advance? Inilah saya sedang bincang dengan ustaz-ustaz yang lain. Macam mana kita pada pasca PKP ini. InsyaAllah mungkin kita akan buat online di antaranya nanti insyaAllah. Sehingga membantu kita semua lebih mudah. Kak Nakiah, kenakan bayaran Ustaz. InsyaAllah kita akan cuba tengok nanti. Tapi saya akan cuba untuk macam mana lowest bantu. Tuan-puan terbantu dan kita ustaz-ustaz pun ada terbantu. Kak Khatijah Mokhtar, kelas kad KJ Ustaz jangan lupa. Ya, Ustaz Kelana Jaya. Memang ini di antara kelas saya yang lama ya. Yang mana saya dekat Kelana Jaya telah mentafsir dan tadabbur daripada surah Ali Imran kalau tak silap saya, dan kita dah sampai pada surah, nak masuk surah Ibrahim. Masya Allah. Ini kelas saya yang sangat mendapat respon yang bagus. InsyaAllah kita akan cuba ini. InsyaAllah lepas COVID boleh ada interaktif kelas semula. Ya, InsyaAllah mungkin untuk sementara, dan apabila dah ada nanti dah boleh kita akan buat
perjumpaan mungkin Kak Roslin Alwi, saya penuntut Apkaf Ustaz. Oh, Masya Allah. Belajar dengan Ustaz Imran ke Kak Roslin? Okey, insyaAllah insyaAllah nanti kita akan cuba facilitate apa yang tuan-puan cadangkan ini. Saya rasa demikian dahulu. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita ini. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Joria, kelas Bukit Damansara continue. Kalau sekiranya balik seperti biasa, insyaAllah saya akan bersedia untuk sambung. Sebab saya suka untuk siapa yang memang menunjukkan minat, apa yang kelas yang sudah ada, saya nak continue. Kalau sekiranya memungkinkan. Kak Roslin belajar dengan Ustaz Niza. Oh, Masya Allah. Masya Allah. InsyaAllah itu akak dah ada basic. Kalau akak belajar belarah nanti dengan saya, kalau insyaAllah tak ada susah pun sebenarnya. Balarah sebenarnya saya rasa di antara subjek bahasa Arab yang paling mudah adalah balarah. Dan dia paling menarik sebab related dengan Al-Quran dan dia menunjukkan kita kefahaman yang lebih tepat mengenai ayat Al-Quran. So, insyaAllah dia adalah satu yang menarik insyaAllah. Okey, baik tuan-puan dan sekalian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.